Okey, assalamualaikum semua. Kita sambung kepada subtopik 4.4 nisbah kadar dan kadaran, di mana ketiga-tiga tu digabungkan. Okey, bagaimana anda menentukan nisbah 3 kuantiti apabila 2 atau lebih nisbah kuantiti diberikan? Okey, tengok. Sekarang tengok contoh 9. Jika apa saja soalan, salin balik. P kepada Q adalah, tulis kat bawah, 7 kepada 3. Bisa bagi lagi. Q kepada R, bermaksud ada satu lagi Q kepada R. Nampak? Q kepada R ni adalah 3 kepada 5. So kat sini awak tengok. Cari nisbah P kepada Q kepada R. Dia nak nisbah serentak yang ini. So tengok di sini, awak tengok dekat Q ni nilai dia sama kan. So bila nilai sama, turunkan saja 7 kepada 3 kepada 5. Ini sama. Okey. Kalau tak sama, kita kena bagi dia sama. Jadi P kepada Q kepada R adalah 7 kepada 3 kepada 5. Okey, selesai. Okey, kita tengok contoh seterusnya, contoh 10. Di sudut bacaan kelas 1 jujur, nisbah bilangan buku cerita. So, tulislah buku cerita kepada buku rujukan ialah 2 kepada 5. Nampak? Tulis macam tu je. Okey, nisbah bilangan buku rujukan kepada majalah. So, dia ada satu lagi. Majalah. Rujukan kepada majalah, awak buat baris kedua. 3 kepada 2. Awak jangan sambung terus baris kedua sebab dia salah, dia yang lain, pernyataan yang lain ni Okey, cari nisbah bilangan buku cerita kepada buku rujukan kepada majalah. Okey, susunan dia dah sama macam ni. So kita tengok. 2 untuk yang rujukan itu 5 dengan 3 tak sama nombor kan? Bila tak sama, awak darab je. 5 kita saling mendarab. So 5 darab 3, 3 darab 5. Nampak? Okay, so kita akan dapat 5 darab 3, 15. 3 darab 5 pun 15. So tulislah kat sini 15. Okay, 2 dengan 2 tu jangan main letak je. Sebab okay, tengok baris atas kita darab 3, bermaksud sini pun darab 3. Nampak? So dapat 3 kali 2, 6. Okay, baris bawah kita darab 5. 3 darab 5, 15. Maksudnya baris bawah adalah darab dengan 5. So dapat 10. Oleh itu, buku cerita kepada rujukan kepada majalah adalah 6 kepada 15 kepada 10. Boleh permudah tak? Tak boleh dah. Okey, next kita pergi ke latih diri 4.4a. Sangat senang kalau awak try buat sendiri. Okey, jika P kepada Q adalah 2 kepada 9. Tulis macam tu. Dan Q kepada R, tambah lagi R. Dia nak Q kepada R. So, Q baris bawah. Ayat dia ayat yang lagi satu, yang kedua. So, ayat kedua baris bawah. 9 kepada 7. So, sekarang baru kita boleh tengok. P kepada Q kepada R. P kepada Q kepada R. Betul dah? Okey, kita tengok kat sini. Q9 sama. Kalau sama, Zaz turunkan. So, 2 kepada 9 kepada 7. Okey, ni jawapan dia. Okey, so P kepada Q kepada R sama dengan 2 kepada 9 kepada 7. Selesai. Kita tengok nombor 2. Okey, untuk nombor 2, baca sikit. Sejumlah wang derma dibagikan kepada 3 buah rumah amal. Tulislah P, Q, R. Nisbah wang derma yang diterima oleh rumah amal kepada rumah amal Q. Rumah amal P kepada rumah amal Q, 2 kepada 3. Okey. Kita tengok ayat lain pula. Nisbah wang derma yang diterima oleh rumah amal Q kepada rumah amal R. So baris lain ialah 4 kepada 1. Okey. So dia nak cari nisbah wang derma yang diterima oleh rumah amal P kepada Q kepada R. So sama dengan yang ni kan. Okey, so kita tengok huruf dia sama, nombor dia sama tak? Q 3 dengan 4 nombor berbeza. So saling mendarab. 3 darab 4, 4 darab
3. Nampak? 3 darab 4. Kita nak bagi dia sama. So, 3 darab 4, 12. 4 darab 3, 12. Okay, so sekarang baru kisahkan yang di tepi. Baris atas darab 4 betul. So, atas pun darab 4. 4 darab 2 adalah 8. Baris bawah kita darab 3. So, sini pun darab 3. Ikut baris 3. So, sama dengan 8 kepada 12 kepada 3. Okey, selesai. Tak susah mana pun kan. Okey, next. Kita tengok contoh 11. Bagaimana anda menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan? Okey, nilai apa yang berkaitan? Ini contoh 11. Ibu Nurin mencuba resepi membuat roti dengan mencampurkan tepung dan air. Nisbah tepung kepada air ialah 5 kepada 3. Buat je macam ni. Sekiranya Ibu Nurin ada 480 gram tepung, berapakah jisim air dalam gram? Jadi kat sini kita nak buat macam mana? Dari sini awak boleh buat satu, awak boleh tengok perkaitan dia. 5 nak jadi 480 ni darab berapa? So, 5, ni kita boleh yang simple sangat. 5 kali 96, kita dapat 480. Jadi, untuk air, 3 darab 96. So, kita akan dapat air berapa? Air sama dengan 3 darab 96, kita akan dapat 288 gram. Ataupun tak suka cara ni, kita buat cara kaedah darab silang, di mana kita ikutlah perkadaran yang kita belajar. Okey. Nisbah tepung kepada air sama dengan 5 kepada per 3. Tepung, kita boleh buatkan, awak ingat balik, nisbah boleh tukar jadi pecahan kan? Tepung per air 5 kepada 3. Maksudnya 5 per 3. So, sama dengan tepung 480 gram, air tak tahu Y gram. Okey, so kita buat apa? Yes. Darab atas, darab atas. So, kat sini kita akan dapat 5Y sama dengan 480 darab 3. 24, 12, 3, 14. 1440. Jadi Y sama dengan 1440 per 5. So, Y kita dapat 288. So, ini adalah air. So, mana-mana cara pun boleh. Janji dapat penyelesaian ni kita panggil kaedah darab silang. Okay, yang ni kita panggil perkaitan. Okay, satu lagi kita boleh try kaedah unitary. Unitary tu kita cari satu unit dapat berapa dulu. Okay, ni cikgu tunjuk. Okay, kaedah unitary. Okay, tepung air 5, 3, 480. Tak tahu kan? Okay, so kita ambil sini 5 bahagian tepung sama dengan 480. So, kalau 1 bahagian sama dengan 480 bahagi 5. So, 1 bahagian kita dapat 96. So, air ada 3 bahagian. Air sama dengan 3 darab 96. So, dapat juga 288 gram. Okey, kita tengok contoh 12. Dalam satu projek membina bangsal basikal murid di sebuah sekolah, nisbah wang yang didermakan oleh pengasuh kantin sekolah. So, ada 3. Nampak sini, pengasuh kantin sekolah, syarikat buku dan PIBG. So, tulis kantin, buku dengan PIBG. So, nisbah dia 2 kepada 6 kepada 5. Okey. Senaraikan je. Okey, ni ayat ni Jika PIBG menderma RM900. PIBG yang P kan. So, letaklah dekat bawah P tu 900. Berapakah wang yang diderma oleh pengusaha kantin sekolah dan syarikat buku Jaya? So, kita nak tahu berapa kantin, berapa syarikat buku. Okey. So, kat sini
Cara paling mudah. Macam ni cikgu tunjuk cara paling mudah. Okey. Jadi berapa? 900. Okey. Okey, awak tengok. 5 darab berapa dapat 900? Okey, ambil kalkulator. 900 bahagi 5. Okey, dapat 5 darab 180. Jadi setiap baris ni mesti darab 180 darab 180. So 2 darab 180. Kantin kita akan dapat 2 darab 180. So kantin kita dapat RM360 RM. Okey, so kedai buku. Kedai buku 6 darab 180 kita dapat 1080. Okey, selesai. Okey, ataupun dalam buku teks awak tengok dia tunjuk kaedah unitary. Okey, bila kaedah unitary cikgu tunjuk sikit, dia lebih kurang je sebenarnya. Okey, tapi ni kita tunjuklah kaedah unitary. Okey, di mana kita cari satu unit dulu. Okey, kantin, kedai buku, PIBG. So 265. PIBG ni 900. Okey, dia buat macam perkadaran. Nampak? 95 bahagian sama dengan RM 900. So cari dulu unitary tu, maksudnya cari satu bahagian dulu. Satu bahagian berapa? Ya, 900 bahagi 5. So kita akan dapat 180. So kalau kantin ada berapa bahagian? 2 kan? 2 darab 180 kita dapat RM 360. So pengusaha buku, syarikat buku kita dapat, syarikat buku berapa? 6 kan? So 6 darab 180 kita dapat RM 1080. Okey, boleh? Okey. Kalau dah boleh, kita proceed ke contoh 13. Okey, seutas dawai dengan panjang 12 cm dibahagi kepada 3 bahagian. So kena faham soalan. Panjang semua sekali adalah 12. Nampak? Boleh siap-siap. Okey, diberi bahawa PQ kepada QR adalah 3 kepada 2. So PQ yang ni, nampak? 3. QR yang kedua ni, Q sampai R 2. Nampak tu? So dia bukan 2 cm, dia nisbah. Okay, RS sama dengan 2 cm. So macam mana nak buat? Okay, kita tengok panjang P ke R. So kita tengok panjang P ke R berapa sebenarnya? Sini dah 2 cm. Bermaksud PR sama dengan 12 tolak 2. Kita dapat 10 cm. Okey. So panjang yang oranye ni adalah 10 cm. 10 cm ni adalah hasil tambah PQQR. Nampak? Okey. So kat sini kita buat PQQR. Satu lagi PR. PR tu maksudnya PQ tambah QR. Okey, nisbah. Okey, ni nisbah. Nisbah PQ kepada QR adalah 3 kepada 2. Okey, faham? Okey. So sekarang kita buat nilai. Nilai PQ kita tak tahu. Nilai QR kita tak tahu. Tapi kita tahu nilai PQ tambah QR. PQ tambah QR ni adalah PR. So nilai dia 10 cm. Nilai dia mesti ada unit. Okey. So kat sini kita tengok. Tapi nisbah PQ tambah QR kita tahu. Berapa nisbah dia? 3 tambah 2 dapat 5. So kita tengok perkaitan dia.
5 darab berapa jadi 10? 5 darab 2. So, setiap satu ni kita darab dengan 2 darab 2. Jadi, barulah dapat nilai dia. Nilai PQ sama dengan 3 darab 2. So, kita dapat 6 cm. Nampak? Nilai QR sama dengan 2 darab 2. So, kita dapat 4 cm. Nampak? Okey, dah selesai. Okey, kalau awak tengok, dia nak cari apa? Tentukan PQ kepada QR kepada RS. So, PQ tadi kita dapat 6 cm. QR kita dapat 4 cm. RS kita dapat 2 cm. So, boleh permudahkan? Boleh. So, dapat 3, 2, 1. Okey, ni jawapannya. Okey. Okey, selesai. Kemudian kita pergi ke latih diri 4.4b. Okey, nisbah sehelai baju kebaya kepada harga sehelai baju kurung ialah 7 kepada 4. Okey. So, kita apa dia punya maklumat? Kita tulis nisbah kebaya kepada kurung adalah 7 kepada 4. Nampak? Okey, jika harga kebaya adalah RM, ni harga dia RM84, berapa harga baju kurung? So, tengok je. 7 kali berapa? 84. So, awak ambil kalkulator 84 bahagi 7. Kita dapat 7 kali 12 dapat 84. Jadi, 4 mesti darab dengan 12. So, kena buat pengiraan, ingat. Baju kurung sama dengan 4 darab 12. Kita dapat RM RM48. Okey, boleh. Kalau kita nak buat kaedah lain pun boleh, tak ada masalah. Cikgu tunjuk satu lagi kaedah. Okey, kita buat kaedah kadar tu. Kebaya atas kebaya per kurung. Kurung atas lah. Kurung per kebaya. Sama dengan kurung berapa? 4 per 7. Sama dengan baju kurung kita tak tahu, kita anggap dia Y. Per harga kebaya adalah 84. So, kita boleh buat apa sini? Yes, darab silang. So, kat sini kita akan dapat 84 darab 4 sama dengan 7Y. So, 84 darab 4 berapa? 336 sama dengan 7Y. So, Y sama dengan 336 bahagi 7. Kita dapat RM48. Okey, sama juga kan? Ataupun kita boleh guna kaedah unitary, iaitu macam ni. Okey, kaedah unitary dia menggunakan bahagian. Okey, baju kebaya 7 RM84. So, kalau 1 bahagian RM84 bahagi 7, kita dapat 12. So, kalau baju kurung ada berapa bahagian? 4 kan? 4 bermaksud RM12 darab 4. So, kita dapat RM48. Nampak? Ini kita guna bahagian. Okey? Boleh. So, kita pergi ke soalan nombor 2. Nisbah jisim Encik Arif kepada jisim anaknya. So, Encik Arif kepada anak adalah 3 kepada 2. Jika jisim anaknya, nilai anaknya yang sebenar, yang ni nisbah.
Ni nilai. Cikgu suka buat cara yang ni sebab senang nak tengok. So nilai adalah nilai yang kita tahu jisim anaknya 42 kg. Tulislah 42 kg. So sekarang awak cari perkaitan dia. 2 darab berapa 42? So 42 bahagi 2. Kita dapat 2 darab 21. Bermaksud 3 mesti darab dengan 21. 3 darab 21 63. So jisim, tulis sebab pengiraan, Encik Arif sama dengan 3 darab 21 dapat 63 kg. Okey, so cikgu tunjuk kaedah kadar. Okey, kaedah, guna kaedah kadar. Kita buat Encik Arif kepada ni Arif anak sama dengan Encik Arif, dia punya nisbah 3/2. Okay, nampak? So yang sebenar, yang ni nisbah. Okey, yang ni nilai sebenar. Okey, nilai sebenar Encik Arif tak tahu, kita anggap sebagai huruf Y. Per dengan anak dia 42 kg. So kat sini kita boleh apply darab silang. Ni darab sini, sini darab sini. So kita akan dapat 3 darab 42 sama dengan 2Y. So 3 darab 42 126 sama dengan 2Y. Y sama dengan 126 bahagi 2. Kita dapat 63 kg juga. Okey. So kalau awak nak guna kaedah unitary pun boleh. Macam mana unitary? Kita ikut bahagian, ada yang ingat. So 3 bahagian mewakili, tak tahu. Apa yang ada? 2 kan? 2 bahagian adalah 42 kg. So kalau 1 bahagian adalah 42 bahagi 2 sama dengan 21. So jisim Encik Arif ada berapa bahagian? 3 bahagian darab 21. So dapat 63 kg. Boleh juga cara ini, mana-mana saja. So ini untuk pengetahuan awak. So kalau boleh ni awak salin 3 cara supaya awak tahu kaedah mana yang boleh digunakan. Okey, next nombor 3. Zanariah, Ruzita dan Hanifah berkongsi membayar kos hadiah hari jadi ibu mereka mengikut nisbah 5:3:2. So tulis Zanariah kepada Ruzita kepada Hanifah. 5:3:2. Nampak? Hanifah membayar RM50 untuk hadiah itu. Okey, macam awak tahu, atas ni nisbah, bawah ni nilai. Okey. So Hanifah ada nilai dia. Nilai dia berapa? RM50. Nampak? Okey, baca lagi. Hitung jumlah wang yang dibayar oleh Zanariah dan Ruzita. So kita tengok kaitan dia. 2 darab berapa? 50. 2 darab 25. Jadi setiap bahagian darab 20. 5 darab 25. So kita akan dapat Zanariah 5 darab 25. So kita akan dapat 5 darab 25 RM 125. Ruzita 3 darab 25. Kita dapat 75. So dia nak minta jumlah. Tambahkan 75 tambah 125 adalah RM200. Boleh? Okey, kalau awak nak sekaligus pun boleh. Awak tambah 5 tambah 3, 8. So Zanariah dan Ruzita 8 darab 25 terus dapat RM200. Boleh juga. Nampak? Okey, nak tunjuk kaedah darab silang ke apa? Perlu ke? Okey, boleh. Okey. Dia minta Zanariah Ruzita. Jadi cikgu tunjuk.
Zanaria tambah Rosita per dengan apa dia dah bagi? Nifah. Sama dengan, okey, nisbah dulu. Okey, nisbah Zanaria tambah Rosita, kalau tambah nisbah dia adalah 8. Per Hanafiah adalah 2. Nampak? Okey, nilai. Kat sini nilai. Zanaria kita tambah Rosita, kita tak tahu. Yang tu kita nak cari wakilkan pemboleh ubah Y ataupun X. Tak kisah apa pun. Okey, nilai untuk Hanafiah adalah RM50. So, boleh kita buat apa? Yes, darab silang. 8 darab 50 sama dengan 2Y. 8 kali 50, 400 sama dengan 2Y. 400 bahagi 2 sama dengan Y. So, Zanaria tambah Rosita adalah RM200. Sama juga. Okey? Nampak? Okey, kita pergi ke soalan nombor 4. Kadir, Chandran dan Ping Wei. So, tulislah K, C, P menyertai satu kuis sains. Bilangan soalan yang dijawab oleh mereka mengikut nisbah 4 kepada 6 kepada 3. Chandran telah menjawab 30 soalan. Okey, dia bagi nilai dah 30 soalan. Ni Chandran. Okey, hitung jumlah soalan yang dijawab oleh Kadir dan Ping Wei. Kadir berapa, Ping Wei berapa? Dua tu kita tak tahu. Okey, jadi kat sini apa perlu kita buat? Jumlah maksudnya Kadir tambah Ping Wei. Kalau ikut cara cikgu senang aja. Kita buat apa darab apa. Simple je kan. 6 kali berapa? 30. 6 kali 5 30. Jadi semua darab 5. Darab 5. So Kadir 4 darab 5 dapat 20. Ping Wei 3 darab 5 dapat 15. So jumlah dia adalah 35. Ataupun kita boleh buat guna cara macam gini. Dia nak Kadir tambah Ping Wei. So Kadir tambah Ping Wei per dengan apa seorang lagi yang ada nilai. Chandran ada nilai kan? So Chandran sama dengan first nisbah. Nisbah K tambah P. Berapa K tambah P? 4 tambah 3 dapat 7. Nisbah Chandran adalah 6. Nampak kat situ? Sama dengan nilai. Ni kena aturan ni kena betul. Nilai Kadir tambah Ping Wei kita tak tahu, kita anggap sebagai Y. Nilai untuk Chandran adalah 30 soalan. So apa boleh kita buat? Darab silang. So 7 darab 30 sama dengan 6Y. Kemudian 7 kali 30 210 sama dengan 6Y. 210 bagi 6 sama dengan Y. Y sama dengan 210 bagi 6 35. So Kadir tambah Ping Wei, soalan dia 35 soalan. Okey, selesai. Okey, kita pergi soalan seterusnya yang kelima, yang terakhir. 42 orang murid kelas 1 dedikasi telah mendaftar sebagai ahli kelab komputer. So, kelab komputer, kelab robotik, kelab taekwondo. Setiap murid dibenarkan mendaftar hanya satu kelab sahaja. Okey, dia dah bagi tahu 42 orang murid. So, bermaksud ni cikgu letak lagi. K tambah R tambah T. Dia punya sini nisbah, sini nilai. Okey, dia punya nilai adalah 30 pula. Dia punya nilai adalah 42. Ini kalau awak rajin, buatlah kotak sikit. Macam itu. Okey. Okey, setiap murid daftar. Bilangan murid yang daftar sebagai ahli robotik ialah 1/3 daripada bilangan murid yang mendaftar sebagai ahli kelab komputer. Robotik mesti 1/3 daripada kelab komputer. Kita tengok apa lagi. Robotik, tulis kat sini. Robotik mesti 1/3
kelab komputer. Okey. Bilangan murid yang mendaftar sebagai ahli kelab taekwondo ialah 14 orang. Okey, 14 orang. Taekwondo nilai dia 14 orang. Nampak? Okey. Apa lagi? Tentukan nisbah bilangan ahli komputer kepada robotik kepada taekwondo. Okey, dia nak nisbah dia. So macam mana kita nak buat ni? Maklumat kita ada, robotik sama dengan 1/3 komputer. Bermaksud komputer adalah 3/3. Okey, sekarang kita letak komputer. Komputer kita letaklah komputer. Tak tahu berapa bilangan dia, letak huruf K besar. Robotik pun kita tak tahu. 1/2 komputer. Nampak? So, jumlah semua sekali ni adalah apa? 42, betul? Jumlah murid semua 42. So, kita buat je lah tambah. K tambah, ini 1/3 K tambah 1/3 K tambah 14 sama dengan 42. So, kat sini K ni adalah 3/3 K. Nampak? K ni adalah 3/3 K. Sebab 3/3 ni adalah 1. Nampak? Okay, so kat sini 3 tambah 1, 4/3 K sama dengan 42, 14 bawa sini jadi tolak 14. Nampak? So, 4/2 K. Ni macam pecahan tu kan. 1 tambah 1/3, 1/3 K. Okey. 42 tolak 14. Tak apa-apa. 28 ni per 3. So, K sama dengan 28 bahagi jadi darab. Darab jadi bahagi. Nampak? Okey, so kita akan dapat K sama dengan 28 darab 3/4. Kita dapat K adalah 21. So, dah dapat K 21. Jadi, K 21. R sama dengan 1/3 K. Bermaksud 1/3 K tadi 21. 3 kali 1 kali 7. R sama dengan 7. So, kita dah dapat. Dia punya tu adalah K adalah 21 kepada R adalah 7, T adalah 14. Boleh permudah? Boleh. Jadi, permudahkan bahagi dengan 7 dapat 3 kepada 1 kepada 2. So, ini jawapannya. Nampak?